A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton, para jemaah yang dihormati lagi dimuliakan, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sihat, sejahtera walaupun PKP disambung lagi untuk setengah-setengah negeri. Namun bagi ada negeri yang mungkin PKPB, jangan seronok sangat kan. Kita ni masih lagi belum menang, bak kata kita punya Perdana Menteri lah. Gitu kan. Kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. So berhati-hati ketika mana dan juga berada di mana saja anda berada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menjaga kita dan menjaga tuan-tuan kan. Sentiasa kali kena doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Nak makan ke, nak minum ke, nak naik kereta ke, bacalah doa safar tu, boleh baca kan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambung terus, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Mudah-mudahan apa saja amalan yang sedang kita lakukan, makan ke, minum ke, apa semua, Allah hindarkan kita daripada mara bahaya. Kan? Itu yang kita nakkan. Dan kepada anda yang baru saja menjumpai channel saya ini, kita berada dalam channel IC Share kan, IC iShare kan. Dan dalam ruang lingkup soal jawab Ustaz Saifullah Nasri, saya, dan juga kepada anda yang membantu untuk subscriber saya yang mana telah membantu untuk menaikkan channel ini untuk menjadi satu channel dakwah kepada masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang belum subscribe. Boleh subscribe channel saya ini, mudah-mudahan menjadi satu asbab kepada kebaikan dan juga menjadi asbab dakwah kepada masyarakat umum, insya-Allah. Dan juga kalau ada sebarang komen, tinggalkan komen di bawah kan. Sama ada tuan-tuan ingin bertanya, suka, tak suka, ataupun sekiranya ada sebarang persoalan yang nak diajukan selain daripada perbahasan ilmu yang saya nak kita bincangkan hari ini, yang saya nak utarakan pada hari ini, boleh juga komen di ruangan di bawah sana. Mudah-mudahan boleh berkembang lagi, kita boleh cakna dan juga kita boleh mencambahkan lagi idea kan dalam ruang lingkup pemikiran Islam. Baik, ada satu soalan berkaitan dengan puasa sunat Isnin dan Khamis. Saya yakin dan percaya tuan-tuan kat luar sana biasa puasa sunat Isnin Khamis ni kan. Selain daripada puasa Ramadan yang wajib 30 hari, puasa-puasa putih, hari-hari putih, dan juga puasa-puasa sunat yang lain. Puasa sunat yang masyhur adalah puasa sunat Isnin dan Khamis. Ini memang bagi mereka yang sentiasa berpuasa, Isnin Khamis tak tinggal. Bahkan kita ni dituntut tuan-tuan untuk berpuasa pada Isnin Khamis. Jadi kenapa kena puasa Isnin Khamis? Maka saya telah senaraikan di sini mengapa kita perlu puasa sunat Isnin dan Khamis. Kan, jadi saya dah buat senarai. Kita tengok apakah dalil-dalilnya dan juga apakah kelebihan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka yang berpuasa Isnin dan Khamis. So, persoalannya, mengapa Isnin dan Khamis? Kan, kenapa tak hari lain? Maka daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa pada hari Isnin. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Isnin ialah merupakan hari kelahiranku. Nabi lahir pada hari Isnin, itu semua kita tahu kan. Daripada sekolah agama ayat tahu. Nabi lahir Isnin 12 Rabiul Awal, tahun gajah kan, gitulah. Dan juga hari dilantik menjadi Rasul juga adalah hari Isnin. Dan juga Allah menurunkan Al-Quran kepadaku juga adalah hari Isnin. Maka 3 peristiwa besar, hari Isnin hari lahir Nabi, hari di mana Nabi dilantik sebagai Rasul, hari di mana Al-Quran diturunkan. Dan ini hadis adalah hadis sahih riwayat Muslim. Maka Islam amat menggalakkan kita untuk berpuasa sunat pada hari Isnin, kerana pada hari itu dengan 3 kemuliaan tadi, selain itu orang yang banyak berpuasa, termasuk juga berpuasa pada hari Isnin,
akan mendapat redha Allah di dunia dan juga di akhirat, di samping dapat melatih diri mereka bersifat dengan sifat-sifat yang mulia seperti mana yang digalakkan oleh baginda Nabi SAW, dan ini disebut dalam Riyadhus Salihin. Jadi puasa Isnin terbaik, dan puasa Isnin terbaik. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW, dibentangkan amalan-amalan di hadapan Allah pada hari Isnin dan Khamis, maka aku menyukai dibentang amalanku di hadapan Allah pada hari ketika aku berpuasa. Puasa ni tuan-tuan, dia merupakan satu signifikan untuk kita ni merasai bagaimana orang susah tak makan apa semua. Bahkan kita bila kita mati, ditakdirkan mati pada hari Isnin dan dalam keadaan puasa, kita dalam keadaan kita ni tidak kenyang, kita ni tidak terlalu makan banyak. Jadi kita ni disukai kan oleh Allah Taala. Bahkan Nabi juga mengehendakkan begitu. Biarlah aku ni meninggal dunia ketika mana aku sedang berpuasa. Begitu. Sebab tanda simbolik kepada orang itu, yang pertama, puasa nak meraih redha Allah. Kan, sebab Allah yang suruh banyakkan puasa. Yang kedua, kita ni tidak terlalu mengikut nafsu. Kan, mengikut nafsu, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dapat dikekang dengan berpuasa. Maka hadis itu adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Abu Qatadah pula menceritakan bahawa Rasulullah SAW bertanya tentang puasa hari Isnin. Baginda bersabda, itulah hari aku dilahirkan dan hari aku diutuskan menjadi Nabi, atau hari diturunkan wahyu kepadaku. Dan itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi hadis yang seterusnya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kan, Aisyah radhiyallahu anha, kita biasa pakai Siti Aisyah kan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa adalah Nabi SAW amat menjaga puasa pada hari Isnin dan Khamis. Itulah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi pendek kata, apabila Nabi suka berpuasa pada hari Isnin Khamis, itu amalan Nabi suka. So kita sebagai umat Nabi yang kata sayang Nabi, ikutlah kan, ikutlah puasa seperti mana Nabi berpuasa kan, Isnin dan juga Khamis. Jadi ada juga tanya apa kebaikan puasa dari sudut perubatan lah, apalah. Dia nak sabit, dia tak puasa lagi, tapi dia nak sabit dengan perbuatan lah, apalah. Cukup sekadar kalau amalan itu Nabi suka, Nabi memang melaksanakan amalan tersebut, cukup itu je. Kita boleh follow tanpa banyak dakwi. Ya kan? Tak payah nak cari bukti saintifik apa semua. Dah tentu Islam suruh buat satu benda itu, apabila Nabi pun suka, maka ada dia punya bukti saintifik, kesihatan dan sebagainya. Baik, kita bincangkan pula tentang kelebihan puasa Isnin Khamis. Ada banyak kelebihan. Saya nyatakan di sini beberapa. Yang pertama sekali, Isnin Khamis hari di mana amalan manusia diperiksa. Amalan kita ni akan diperiksa, akan dibawa buku amalan kita naik kepada Allah Subhanahu Taala, catat. Okey, apa macam mana akan daripada Isnin sampai ke Khamis sampai ke Isnin balik, tengok balik, di check and balance apa amalan yang telah dilakukan oleh manusia ni sebulan-sebulan. Apatah lagi hari itu kita berpuasa. Oh, bagus kan. At least kita ada kesilapan apa semua yang pernah kita lakukan, kita bertaubat pada Allah Taala, dan kita nyatakan taubat kita itu dengan kita banyakkan sembahyang dan juga banyakkan puasa kepada Allah. Gitulah kan. Baik. Yang keduanya, ia adalah amalan sunnah Nabi, betul. Seperti mana Nabi kata tadi, Nabi sentiasa berpuasa Isnin dan juga Khamis. Dan juga terbukanya pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis, maka akan diampunkan semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa sekutu, kecuali seseorang yang dihantar di antaranya yang berlaku permusuhan. Lalu dikatakan tiadalah pengampunan terhadap kedua-dua orang ini sehingga mereka berdamai. Kan? Orang yang tidak syirik, orang yang tidak bergaduh, berkelahi sampai putus saudara. Kan? Macam Piramli. Mulai hari ini kita bertiga putus saudara. Kan? Putus saudara ke apa semua ini, Allah tidak suka. Mesti berdamai balik. Kan? Mesti cari jalan penyelesaian apa semua, barulah Allah Ta'ala redha balik. Jadi, selain tak buat dua benda ni, tak syirik dan tidak bergaduh, maka semuanya Allah akan
berikan pengampunan kepadanya, dan itu adalah hadis riwayat Muslim. Berpuasalah kamu, tentu kamu akan sihat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, perut besar itu adalah sarang penyakit dan banyak makan itu adalah punca segala penyakit. Masya Allah. Kan akhirnya orang kata boroi itu tanda happy. Tanda happy pula kan. Jangkanya Nabi katakan bahawa perut besar itu tak sarang penyakit. Orang yang paling bagus adalah banyak puasa. Hari ni banyak teori-teori barat. Jangan tak makan pagi, mesti kena makan sarapan, makan kena balance apa semua, kan, dan sebagainya lah, macam-macam kan. Dia punya baguslah, kita boleh ikut, tak salah apa semua kan. Tetapi yang paling bagus untuk menjaga kesihatan adalah berpuasa kan. Puasa kita puasa terbaik. Bukan puasa jangan makan daging aja, yang lain boleh belasah, bukan. Ini puasa betul kan. Baik medical mana pun, tok guru mana, perubatan pun, syekh mana kabir, yang mana pun cakap bab puasa, menahan diri, tahan lapar dan dahaga subuh sampai maghrib itu terbaik. Tengok orang yang nak kena bedah apa semua, kena puasa kan. Kena puasa 8 jam, 7 jam. Nak cek darah, kena puasa. Sebab tak nak ada dia punya gangguan-gangguan akibat kecil manis ke apa semua. Jadi kena puasa untuk nak ambil darah apa semua. Jadi puasa memang terbaik. Jadi tak perlu dakwa-dakwi lagi, tak payah pening-pening, puasa je lah. Kan gitu. Baik. Lagi saya nyatakan di sini, tanda bersyukur kepada Allah atas limpah kurnia Allah yang tidak terhingga. Betul? Kan puasa ini mendidik kita ini syukur. Kan walaupun kita ni kaya, kita ni boleh makan sedap, kan, hari-hari bistik, kan, hari-hari makan daging kambing ke apa semua. Tetapi dengan berpuasa, kan, kita ini faham kondisi orang yang susah daripada kita. So apa saja makanan yang dapat kepada kita syukur kan kepada nikmat yang telah Allah berikan. Dan jangan lupa bersedekah, kan. Dah kita ni tengok orang lain tu susah apa semua, kita bantu apa yang mampu kita bantu kepada mereka yang tidak susah. Jadi satu penganiayaan sebenarnya. Mereka yang makan sedap-sedap di hadapan orang yang mungkin lapar, dahaga apa semua. Satu penganiayaan. Kita menganiaya orang sebenarnya. Apabila kita makan sedap depan orang yang memang susah apa semua, menganiaya. Kita aniaya perasaan dia. Kan. Kita menganiaya orang ni, ya Allah, kan, sanggup makan sedap-sedap depan aku apa semua. Apakah salahnya? Kan kalau kita balik keluar, kita makan KFC, ada orang minta sedekah kat luar tu, kan, beli satu KFC apa nama? Dinner plate ke, snack plate ke, kan ada anak pula tu kan, beli 2 bagi. Di samping bagi hulu duit apa semua, bagi makanan. Kerana itu memang saranan Nabi. Afsus salam wa at'imut ta'am wa silatul arham. Berilah salam. Kan sering kali bagi salam, jumpa orang bagi salam begitu. Ini satu budaya yang memang kena buat. Yang kedua, berilah makan. Makan ni orang akan happy dengan makanan. Tak ada lagi orang kat dalam dunia ni orang nak belanja makan dia kena marah. Tak ada. Kan? Apa hal kau belanja tak ada. Kita lagi suka kawan member sepejabat buatlah hari-hari buat dinner ke, hari-hari bagi makan peri ke apa semua, siapkan makan ke apa semua. Kita suka kan. Kita suka. Baik tu pun makanan yang paling sedap. Kan? Makanan yang paling sedap bukan KFC ke McDonald's kan. Makanan yang paling sedap adalah makan peri. Itu makanan paling sedap. Siapa pun bagi kita makan, jadi peri sedap. Walaupun satu pinggan nasi goreng kampung telur mata, tak ada masalah kan. Nanti memang belanja beres kan. Itu kita suka orang belanja gitu kan. Itu yang paling sedap. Jadi orang akan suka dan orang akan bahagia apabila kita bagi orang makan, belanja orang makan terbaik kan. Dan wasilatul arham, dan hubungkan silaturahim. Jangan gaduh-gaduh apa semua. Kalau tuan ada gaduh dengan adik-beradik ke apa semua, telefon dan minta maaf, dan juga memaafkan orang. Kita ni tak manusia, tak sempurna apa semua. Jadi ada salah silap apa semua. Jadi mudah-mudahan dengan kita memaafkan orang dan orang memaafkan kita, kita minta maaf yang penting. Orang nak maafkan kita apa semua, itu dia pasal. Yang penting kita kena minta maaf kalau kita buat salah, dan kita maafkan orang kalau sekiranya awak ada menganiaya kita ke apa semua, kita maafkanlah. Sesungguhnya di sana, di sisi Allah akan ada pahala
kepada tuan-tuan yang memaafkan, insya-Allah. Dan juga melatih dan mendidik jiwa supaya mempunyai sifat kasihan belas kepada orang yang susah, macam tadilah saya kata, dan membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah seperti tamak, sombong, hasad, dengki dan sebagainya. Ya. Jadi untuk niat puasa Isnin Khamis seperti ini niatnya, nawaitu sauma yaumal isnin sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma yaumal khamis sunnatan lillahi ta'ala. Ataupun bahasa Melayu je, saja aku puasa sunat hari Isnin kerana Allah Ta'ala, saja aku puasa sunat hari Khamis kerana Allah Ta'ala. Dan insya-Allah mudah-mudahan ianya memberi satu pengajaran impak positif dalam diri kita. Banyakkan puasa, banyakkan sedekah dan sebagainya. Mudah-mudahan di sisi Allah, Allah akan nilai ianya sebagai satu ganjaran yang cukup tinggi dan cukup hebat di sisi Allah Rabbul Jalal. Ya. Terima kasih kerana menonton. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.